اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, pertama sekali saya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat hadir untuk mendaurahkan kitab Anugerah Allah dalam solat rawatib. Syukran jazilan Abang Haji, pengurusi majlis yang kita hormati, Al-Fadhil Ustaz Bad, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Al-Hasanah, para masyayikh, para habaib, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, asatidzah, ustazat, talabatul alam, ayahna bona, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita akan berusaha mengkhatamkan kitab ini, Anugerah Allah dalam solat rawatib. Dan nanti pengijazahan 2 kitab amalan, yaitu 40 hadis amalan sedikit pahala berganda dan amalan orang soleh, insya-Allah. Kita lihat nanti kalau perlu untuk kita khatam asarlah kita berhenti, nah. Kalau tak perlu untuk dilanjutkan selepas asar, kita lihat nanti. Untuk tuan-tuan, puan-puan yang ikut program ataupun daurah kita ini, kalau kata rasa nak tangkap gambar yang di slide itu, silakan, ya. Maksudnya tidak mengapa. Bagus juga muslimat kalau di hadapan sedikit pun tak apa. Muslimin kalau boleh di sini, kita bagi peluang muslimat. Kalau mereka naklah, kalau mereka nak insya', sebab nanti mungkin di kalangan muslimat yang nak tangkap ni juga, slide ni juga. Sebab kebanyakan yang saya sebut di sini tidak ada dalam kitab. Isinya ada dalam kitab, tetapi diagramnya tidak ada dalam kitab. Dan banyak. Jadi kalau nak muslimat pengaji, elok juga. Kalau mereka naklah, adik-adik ataupun tuan-tuan, boleh kita bagi ruang kat mereka. Depan ni pun tak apa pengaji, depan ni. Depan tu sikit muslimat. Baik. Baik. Tadi di awal speech Abang Haji kita sebut tentang masuk masjid. Kita nak kongsikan juga supaya kita duduk di sini jangan kosong sajalah. Pahala akan dapat kalau kita niat iktikaf. Ada 2 cara niat iktikaf. Silakan tangkap gambar, ya. Kalau tak sempat nak salin, silakan. Sebab slide ini maaf tidak dibagi pada peserta sebab ia akan jadi buku nanti. Slide ini nanti akan jadi buku. Baik. Niat i'tikaf yang sunat, yang biasa kita niat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ada satu lagi niat i'tikaf, yaitu niat i'tikaf yang dinadarkan. Dinadarkan ni ada 2. Satu yang memang sudah ada nazar di rumah. Contoh, ketika anak kita sakit, lalu kita bernazar, ya Allah, kalau anak saya sembuh, saya bernazar untuk beriktikaf di masjid. Masjid mana pun tak apa. Itu namanya i'tikaf yang dinadarkan. Ataupun tak ada apapun perkara di rumah, kita boleh nazar ketika kita ambil bacaan, suhu bacaan tadi tu, terus niat kat situ, ya Allah, aku bernazar. Dia mesti kena sebut nazarnya, ya Allah, aku bernazar untuk beriktikaf selama mana berada di dalam masjid ini. Tu kita niatkan sebelum masuk masjid tadi tu. Barulah bila masuk masjid macam ni niatnya, ya Allah, aku bernazar
untuk beriktikaf selama mana duduk di dalam masjid ini. Kalau sampai tengah hari, kalau 10 minit, kalau sampai petang, dilihat, itu baru niat nazar, belum niat i'tikaf. Oleh kerana nazar tadi hukumnya sunat, tapi dinadarkan, dia akan jadi begini. Nawaitu fardal i'tikafi fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat fardal i'tikaf di dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Ataupun yang lebih mudah, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi manzuran lillahi ta'ala. Saya merasakan elok kita pakai yang nombor 2 tu, sebab sama dengan i'tikaf sunat, cuma tambah satu perkataan manzuran. Kenapa niat tu jadi fardu, i'tikaf jadi fardu, dan di manzur? Sebab ia dinadarkan. Bila dinadarkan, dia jadi wajib. Jadi pahala lebih besar. Pahala kita duduk ni, i'tikaf kita lebih besar. Baik. Yang nak tangkap gambar, tak perlu tunggu saya, maksudnya selesai dia terus tangkap. Tapi ketika dia macam ni, jangan tangkap dulu, sebab dia tak habis lagi. Selesai lagi ni terus tangkap gambar, sebab saya tak boleh tunggu. Kalau tunggu jadi lambat. Yang ni saya tunggu sekejap, silakan. Ni saya tunggu sekejap. Yang slide selepas ni saya tak tunggu dah, maksudnya tuan-tuan puan-puan, saya pun faham juga. Setelah selesai, tak perlu tunggu saya sebut selesai, terus tangkap saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Kalau boleh tangkap banyak kali, 3 kali pun tak apa, sebab mungkin yang pertama tu tak jelas, kedua tak jelas, ketiga tu jelas. Baik, kita sekarang membicarakan tentang solat-solat sunat. Kalau di dalam kitab Arab, dia dipanggil nafilah. Nafilah sunat ataupun nawafil ataupun nafal, dia gitu, sunat-sunat gitu saja. Tapi sebahagian ulama membahagikan lagi solat sunat ini kepada 3 kategori. Satu namanya rawatib, yang kedua nawafil, yang ketiga tatawwu'at ataupun tatawwu'. Walhal nafilah tu, tiga-tiga ni dalam kategori nafilah. Tapi untuk lebih lagi jelas, dibagikan pada 3 tu. Rawatib, solat-solat sunat yang mengiringi solat-solat fardu. Kalau nawafil, itu selain daripada solat rawatib dan solat tatawu'at. Tatawu'at ni solat sunat mutlak yang tak ada sebab. Dah habis dah, contohnya solat sunat duha 12 rakaat dah habis dah. Lepas solat sunat duha nak tunggu ke zuhur, tak ada solat sunat, tak ada solat sunat spesifik, itulah kita solat 2 rakaat sunat mutlak namanya. Usalli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala, itu je solat sunat mutlak. Tidak perlu sebut usalli sunnatan mutlaqatan ataupun mutlaqan, tak perlu. Jadi sembahyang sunat yang lain daripada rawatib dan nawafil tu namanya tatawwu' ataupun solat sunat mutlak. Yang kita nak fokuskan rawatib, itu jamak, taksir, rawatibu, jangan ditulis rawatibun, sebab ia sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu' dia tidak boleh ditanwinkan, rawatibu, begitu ya. Berasal dari perkataan ratibun, bermaksud berterusan, tersusun. Kenapa? Solat-solat sunat yang berterusan, berterus, memang setiap hari itu berterusan, malam pun ada juga, itu yang namanya berterusan. Dan tersusun cantik. Kenapa? Kerana mengiringi solat fardu. Dibagi pada 2 pula. Yang sebelum solat fardu namanya qabliyah, selepasnya dipanggil ba'diyah. Tapi qabliyah itu ada lagi yang muakkad, yang sangat dituntut. Nabi tak pernah tinggal. Kalau Nabi tinggal, Nabi akan qadhakan. Di dalam kitab Matan Ibn Abi Jamrah
Matan Ibn Abi Jamrah. Al-Imam Ibn Abi Jamrah yang meringkaskan Sahihul Bukhari, ada satu riwayat di situ. Nabi solat sunat selepas asar. Kan selepas asar waktu tahrim. Lalu ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa solat tadi itu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Kamu menanyakan tentang solat yang saya lakukan. Selepas zuhur tadi, ada satu rombongan yang datang jumpa dengan saya, sehingga saya tak sempat nak solat ba'diyah zuhur." Inilah dia solatnya. Maksudnya, solat ba'diyah zuhur diqadakkan ke selepas asar. Sehingga ulama mazhab kita Syafi'i mengistinbatkan boleh solat dalam waktu tahrim. Satu. Yang kedua, boleh qada solat yang selalu dilakukan. Nah, cuma perbahasan mana yang lebih kuat tu je. Boleh tu boleh. Kuatnya mana? Yang kuatnya ialah boleh qada, ya, kalau selalu dilakukan, tetapi jangan diqadakan dalam waktu tahrim. Sebab waktu itu waktu yang tidak boleh solat. Ada pendapat mengatakan memang haram mutlak, maka meraihkan pandangan itu qada juga, tapi jangan waktu tahrim. Boleh nak? Tapi kalau nak buat, Rasulullah pernah buat, iaitu qada ba'diyah zuhur selepas asar. Ghair muakkad, yang tidak dituntut. Tidak dituntut bukan maksud tidak dibuat, tidak. Nabi kadang-kadang buat, kadang-kadang tinggalkan. Itu maksudnya. Sama dengan ba'diyah, ada muakkad, ada yang tidak muakkad. Silakan siapa nak tangkap nama. Baik, sekarang mari kita lihat fadilat solat sunat secara umum. Saya tak tunggu lama ya. Baik, mari kita lihat muka surat, semua dalam buku kita ni. Kita go through hari ni. Kita go through. Ada kitab, ada slide. Muka surat 1. Fadilat solat sunat secara umum. Tak kira solat rawatib ke, ataupun solat nawafil ke, ataupun solat tatawu'at. 1. Mencukup dan melengkapkan kekurangan yang ada pada solat fardu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi an-nasu yaumal qiyamah minas salat." Sesungguhnya yang paling awal nanti dihisab ke atas manusia hari kiamat salat, bukan haji, bukan sedekah. Qala rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam. Allah bertanya kepada malaikat sedangkan Allah tahu. Unzuru fi salati abdi. Cuba kamu lihatlah solat hambaku. Atammaha am naqasaha. Adakah dia menyempurnakannya atau menguranginya? Fa in kanat tammatan. Kalaulah solat tadi itu sempurna, kutibat lahu tammatan. Ditulis bagi orang tadi solat yang sempurna. Wa in kana taqasa minha syai'an. Kalau ada sesuatu yang kurang daripada solat fardu tadi, qala, Allah berfirman, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'. Lihat apakah ada solat sunat yang dilakukan hambaku. Fa in kana lahu tatawwu', kalau ada solat sunat, tak kira rawatib baik, nawafil baik, dan sebagainya, dan yang lain-lain. Qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Sempurnakanlah solat fardu hambaku ini dengan solat sunatnya tadi. Sini kata ulama lebih merujuk kepada rawatib, sebab fardu kaitannya dengan rawatib. Thumma tu'khadul a'malu ala dhalikum. Kemudian hitungkanlah amal perbuatan itu mengikut cara sedemikian. Itu pentingnya. Ia sebagai jubran ataupun jabirah, menampal yang kosong pada solat
fardu. Yang kedua, Allah mencintai orang yang melakukan amalan sunat dan menjaganya serta memperkenankan permintaannya. Kenapa Allah suka? Sebab solat sunat itu bukan wajib. Orang yang solat sunat itu pengorbanan sebenarnya. Mau tak mau, kena lawan hawa nafsu. Kalau solat fardu memang tak boleh. Memang mau tak mau, mesti kena buat. Sebab dia wajib. No way out. Tapi kalau sunat, ada choice lagi. Itu yang akhirnya orang pilih, yang nafsunya dikalahkan oleh hawanya, lalu dia memilih tak apalah lain kali, tak apa. Lah 20 tahun, tak apa. Mana ada ulama bahas ni, siapa yang tak ambil berat tentang solat rawatib itu. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak diterima syahadah persaksian dia, sebab dia dianggap orang yang fasik. Yang kedua, dia mempermain-mainkan hadiah daripada Allah. Gitu. Jadi martabatnya jadi kurang orang itu tadi. Sebab itu kita bicara bab rawatib, bicara lagi yang muakkad. Kenapa ni hadirin? Sebab rawatib semuanya 26. Tapi yang muakkad dalam mazhab Hanafi 12 rakaat. Dalam mazhab Syafi'i 10. Kalaulah tak mampu juga, janganlah tinggal 12 atau 10 ini. Ini maksudnya ya. Baik. Allah cinta, sebab itu orang yang bagi salam dengan jawab salam, mana satu lebih mulia? Orang yang bagi salam. Walaupun bagi salam itu sunat, menjawab salam itu wajib. Kalau ikut wajiblah lebih besar pahala daripada sunat, betul. Tetapi kenapa dari sudut lain pahala orang yang bagi salam itu lebih besar? Satu, tidak mungkin orang yang jawab salam menjawab salam kalau tidak ada orang yang bagi salam. Bukankah dia yang initiate, dia yang menjadi orang pertama yang nanti akhirnya salam jadi wajib dijawab. Dia dulu kan, kalau tidak dia bagi salam, tak dijawab salam itu. Dia akan termasuk dalam hadis, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Sesiapa yang menunjukkan orang lain ke jalan kebaikan, baginya pahala. Wala yanqusu min ujurihim syai'. Tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu satu. Yang kedua, memberi salam itu sunat, menjawab salam wajib. Wajib no way out. You have no choice. Tapi kalau sunat, terpulang. Ternyata kita pilih diri untuk dapatkan fadilat itu. Itu sebab itu pahala orang yang memberi salam lebih besar. 6. Dan Allah akan bagi apa yang dia minta. Yang ketiga, mari kita lihat muka surat 4. InsyaAllah tuan-tuan tak rugi beli kitab ni, sebab kita akan pergi setiap perbahasan, walaupun tidak setiap muka surat. Yang penting-pentingnya, ia satu jalan untuk bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga. Saya suka baca hadis ni. Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menyebutkan Rasulullah SAW bersabda pada dia, sal, mintalah, sebab beliau selalu khidmat dengan Nabi. Lalu beliau menjawab, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku mohon untuk menemani Tuhan dalam surga. Ini kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nalwi Al-Maliki. Kata beliau, ini permintaan bohong dan permintaan orang yang bijak. Kenapa? Satu, minta menemani Nabi dalam syurga. Satu, sudah pasti masuk dalam syurga. Dua, syurga Nabi, syurga kelas apa? Firdaus. Dan dalam Firdaus nanti ramai orang. Mudah-mudahan kita tergolong dalamnya ya. Allahumma amin. Nanti kan Nabi sibuk dengan orang-orang yang sebagainya. Orang yang menemani Nabi kan sentiasa ni. Masya Allah ya. Memang beliau orang yang bijak. Tapi Nabi tawaduk. Au ghaira dhalik. Kalau bahasa kita hak lain kot. Hak lain kan? Tak, dia kata la huwa dhak. Itulah yang saya minta. Lalu Nabi dengan bahasa tawaduk sallallahu alaihi wasallam sebut, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Maka bantulah saya atas permintaanmu dengan banyak sujud. Banyak sujud bukan maksudnya duduk-duduk macam ni, Allahu sujud. Allah bukan begitu. Banyak sujud maksudnya banyak solat. Tapi solat apa yang banyak sujud?
Kalau solat fardu berapa je? Solat sunat, rawatib, nawafil dan yang kita sebutkan ni tatawwu. Yang keempat, isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakannya. Muka surat 5. Kemudian apa yang ada fadilatnya dalam solat umum ada juga dalam solat sunat. Ada. Kita ambil contoh yang pertama, fadilat membaca satu huruf Al-Quran. Baca satu huruf Al-Quran, satu kebajikan. Satu kebajikan 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'asyari amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Siapa yang baca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, baginya satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Panjanglah. Kan dalam kita baca surah lagi, surah tu kan dalam Al-Quran, dalam kita baca ketika solat. Baik, fadilat suratul Fatihah. Kita nak ijazahkan suratul Fatihah ni besar ganjarannya. Hadis yang panjang muka surat 7. Kita tak baca ya, kita ambil manfaat. Muka surat 7. Surah yang paling besar dalam Al-Quran. Tidak ada dapat lawan, tak ada yang menandingi surah Al-Fatihah. Di dalam kitab Marahul Labib, Marah Al-Labib, itu karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Ilmu beliau tu luar biasa sampai beliau dipanggil An-Nawawi Al-Thani, Imam Nawawi yang kedua. Imam Nawawi yang pertama adalah Abu Zakaria Muhyiddin Imamun Nawawi. Beliau meninggal tahun 676 Hijriah. Al-Imam An-Nawawi. Keilmuan beliau ini yang mengarang kitab Marahul Labib tadi itu, sampai beliau dipanggil Imam Nawawi yang kedua. Dan beliau adalah antara ulama yang jasadnya tak hancur di pekuburan Ma'la. Kalau tahu ada mutawif yang tahu, memang ada. Tahu kuburnya kat mana tu. Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Imam Nawawi tadi saya cuba nak ingat nama beliau, Yahya Ibn Sharaf. Nama beliau Yahya Ibn Sharaf. Gelaran beliau Muhyiddin ataupun Mahyuddin. Muhyina yang menghidupkan agama, Muhyiddin. Panggilan beliau Abu Zakaria. Imam Nawawi lah orang ataupun ulama yang memfatwakan sunat pakai kunyah Abu di depan tu, Abu, Ummu, na Ibnu. Sebab Nabi selalu panggil sahabat, dan Nabi kadang-kadang panggil sahabat dengan panggilan macam Abu Bakar. Nama beliau bukan Abu Bakar. Nama beliau adalah nama Sayyidina Abu Bakar adalah asalnya dulu nama beliau ya Abdul Ka'bah Ibn Abi Quhafah. Ketika masuk Islam, Nabi ubah nama jadi Abdullah instead of Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah kan hamba Ka'bah, diubah Nabi jadi Abdullah. Tapi Nabi tak panggil beliau dengan Abdullah, Nabi panggil Abu Bakar. Sebab dua. Satu, kerana anak beliau Sayyidatina Aisyah satu-satunya gadis menjadi isteri Rasulullah SAW. Gadis dipanggil bikir. Bikir ni maksudnya yang gadis. Maksudnya Abu Bakar, bapa kepada gadis. Itu panggilan yang pertama. Yang kedua, sebab apa dipanggil Bakar? Bakar tu disebut bikir, cepat, laju dan pantas. Kerana beliau tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi ajak pada Islam, yang lain terima juga tapi ambil masa.
beberapa hari, beberapa ketika barulah terima Islam. Sayyidina Abu Bakar on the spot. Sebab tu dipanggil bapa cepat, laju dan pantas, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Suratul Fatihah disebut oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani tadi tu, yang dipanggil dengan An-Nawawi As-Saghir. Dalam kitab beliau Marahul Labid, kitab tafsir. Satu lagi kitab beliau Maraqil Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Apa kata beliau? Kata ulama, seluruh rahsia seluruhnya yang terkandung di dalam seluruh kitab-kitab samawiyah, kutub samawiyah, kitab Zabur, Taurat, Injil, hatta suhuf Nabi Ibrahim, Nabi Syith, Nabi Musa, seluruh rahsia ini ada dalam Al-Quran. Seluruh Al-Quran ada dalam satu surah sahaja. Surah itu namanya Al-Fatihah. Sebahagian ulama mengatakan seluruh rahsia Al-Fatihah ada di dalam satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga ulama sebut seluruh rahsia Bismillah ada di dalam ba, huruf ba tu. Ba akan ada titik. Kenapa? Ba tu adalah huruf jar dalam bahasa Arab nahwu. Huruf jar, min, ila, wa, an, wa, ala, wa, fi, wa, rubba, wa, ba, wa, kaf, wa, lam. Ba tu. Ba tu, huruf ba, kalau ditambung dengan ya, sambung dengan ya, dia akan jadi bi. Bi akan menjadi maksud denganku. Seolah-olah takdirnya, bi, kata Allah, dengan kekuasaanku, kana ma kana, wa ya, bi kana ma kana, wa bi yakunu ma yakunu. Dengan iradah dan kekuasaanku, kita mengaji sifat 20, iradah dengan qudrah, itu mesti selari. Tidak akan qudrah melakukan sesuatu melainkan dengan muwafaqah iradah. Iradah berdasarkan ilmu. 3 sifat ma'ani ini dibenarkan oleh hayah. 4 serangkai sifat ma'ani ini kita mengaji setiap Selasa dekat sini lepas Isyak. 4 serangkai sifat ma'ani, hayah, ilmu, iradah, qudrah. Ini jangan ni. Setiap apa pun yang berlaku dalam dunia ini mesti dengan 4 ini. Tak jatuh, takkan jatuh. 4 ini. Nanti kita sebab itu mengaji elok-elok sifat 20, faham elok-elok. Mudah-mudahan semakin mantap tasawuf kita. Baik. Bi kana ma kana wa bi yakunu ma yakunu. Dengan iradah dan qudrahku, yang berlaku telah berlaku, yang akan berlaku akan berlaku. Sebab itu rahsia bi tadi tu, ba. Ada ulama lain katakan begini, rahsia ba ada dalam titiknya tu. Rahsia ba tu ada dalam titik itu. Kenapa titik? Sebab tidak akan dipanggil ba kalau tidak ada titik. Dan titik itu berasal daripada alif. Kenapa? Kalau kita tulis, ini pen saya di kertas putih, nak tulis alif, saya akan tekan dulu dan turun ke bawah, jadilah huruf alif. Tapi kalau saya tekan, tak jadi tulis, asal nak tulis alif tadi tu, tak jadi tulis, cuba angkat balik. Apa ada kat situ? Titik. Itulah rahsia. Daripada ba tu datang titik. Dari ba itu berasal daripada alif. Alif tegak macam ni, ketika dia jatuh pun, jatuh lagu tu, dia jadi ba. Dan titik tu berasal daripada alif. Alif berasal daripada titik. Ba berasal dari alif. Alif berasal dari titik. Saya belajar setakat tu je. Kalau tuan-tuan ada lagi, titik berasal daripada, tu daurah lain pula. Suratul Fatihah. Hari ini kita akan ijazahkan dulu tuan-tuan untuk mengamalkan satu amalan yang ringan tapi bermanfaat. Kalau kita ada hajat yang besar-besar, saja ya, bacalah Suratul Fatihah. Ni tak ada dalam kitab ni. Ni tak ada dalam kitab. Hatta dalam buku petang kita nak ijazah ni pun tak ada juga. Mengaji kita tengok nanti tu, ni Ustaz Bat dengan mengaji kita tengok. Kalau
perlu kita khatamkan sebelum asar, kita khatamkan sebelum asar, ya. Kita tengok dulu. Kalau sebab yang ni sebenarnya boleh khatam cepat ni. Sebenarnya boleh khatam cepat. Kalau tak perlu untuk lanjutkan sampai selepas asar, rasanya itu lebih baik. Kita tengok dulu macam mana. Walaupun tentatif asar kita selepas asar tu ada lagi, kita tengok macam mana, ya. Baik. Amalan ini tak ada di dalam kitab yang kita nak ijazahkan petang ni pun tak ada juga. Jadi tuan-tuan yang ada waktu ni boleh ingatkan dan boleh terima dulu ijazah ni, ya. Kalau ada hajat yang besar-besar, antara amalan ulama kita membaca suratul Fatihah 45 kali. 45 kali mula bila? Daripada subuh sehingga sebelum subuh esok. Maksudnya baca sikit-sikit pun boleh, tapi jangan lebih, jangan kurang ni. Bacaannya, ayat yang pertama disambung dengan ayat yang kedua. Saya tunjukkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu je. Adapun yang lain, tuan-tuan nak baca satu-satu pun boleh, nak sambung pun boleh. Tapi ayat yang pertama dengan ayat yang kedua tu disambung. Bacaan paling sempurna, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bawalah satu-satu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai waladhdallin. Tapi syaratnya nak mengamalkan yang ini, ayat pertama campur sekali dengan ayat yang kedua. Boleh ke ajar, ya? Baik. Itu satu. Yang kedua, baca 45 kali, jangan lebih, jangan kurang. Kalau dah lebih, berhenti. Kalau rasa kurang, tambah. Yang ketiga, ini tolong diingat. Bacaan yang pertama sahaja dibaca dengan ta'awudz sebelumnya. Yang pertama sahaja. Saya bagi contoh. Sekarang jangan amal ni. Saya tengah mengajar, jangan amal dulu. Nanti balik, nanti rehat, nanti boleh amal. Cara mengamal, ya. Oleh kerana ini bacaan yang pertama bagi saya akan baca begini. Tuan-tuan tengok saya sekejap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai habis. Sekarang saya nak sambung ke bacaan yang kedua. Tak perlu lagi ta'awudz. Tak payah lagi baca a'udzubillah. Baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Habis, sampai habis. Bacaan ketiga pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu je yang kita kena ingat. Apa dia? Setiap kali membaca ayat pertama sambung dengan ayat yang kedua, dan hanya bacaan pertama sahaja dimulai dengan ta'awudz. Apa sebabnya? Wallahu alam. Guru kita ajar begitu, kita pun ajar juga. Saya ijazahkan tuan-tuan secara khusus yang ikut pengajian kita ni untuk mengamalkannya. Sebut kami terima dulu. Ini bukan wajib, ya. Nak amal silakan. Ini khas untuk hajat yang besar-besar. Hajat yang besar-besar. Kalau selipar putus tak payahlah beli baru. Ini yang besar-besar ni, ya. Dan siapa yang ikut kami ni secara live sebegini pun dapat juga ijazah ni. Jadi siapa yang ikut kami live, tolong sebut kami terima. Itu yang ikut. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai suratul Fatihah. Itu memang sangat besar ganjaran dia. Kalau bolehlah tuan-tuan yang beramal ni, amalkanlah suratul Fatihah setiap hari. Berapa-berapa tu? Orang yang ada tariqat paling kurang 25 kali mengamalkan ni. Paling kurang. Kalau kami, guru kami ijazah 313. 313. Mana? Terpulang pada masing-masing. Berapa banyak pun tak mengapa. Kalau tuan-tuan dah boleh amalkan 45 kali setiap hari yang tadi tu, walaupun tidak ada hajat yang besar-besar, tapi untuk
untuk amalan seharian pun boleh juga. Mana? Sebab salah satu nama surah Al-Fatihah, salah satu namanya Al-Fatihah. Satu lagi Al-Wafiyah. Al-Wafiyah yang mencukupkan. Sehingga amalan 45 tadi tu sangat bagus untuk orang yang berbisnes, untuk mencukupkan rezekinya. Kalau pelajar, untuk mencukupkan kesungguhannya belajar. Mana? Semuanya niat untuk mencukupkan gitu. Baik, seterusnya amalan fadilat surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, sebab surah inilah yang paling banyak kita baca dalam solat sunat. Besar pahala Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas, muka surat 9. Hadisnya pada muka surat 10. Siapa yang baca satu Al-Kafirun, dia seumpama membaca 1/4 Quran. Baca 4 kali. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas, seumpama membaca 1/3 Quran. Baca 3 kali, paling kurang tu. Idza zulzilatul ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Itu hadis. Surah Az-Zalzalah itu menyamai 1/2 Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali baca Al-Kafirun menyamai 1/4 Quran. Wa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal Quran. Surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Paling bagus amalan kita, siapa tuan-tuan nak beramal, kita boleh sambungkan sanad. Kami dapat amalan ini daripada Syekh kami, Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau tulis hadis tentang amalan ini di dalam kitab beliau, La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Itu nama kitab tu. Asalnya hadis sebenarnya tu. Itu nama kitab. Dia amal 200 kali Al-Ikhlas setiap hari. Kalau kuat lah, silakan 200 kali. Sekejap je, bukan lama sangat. Pahalanya besar. Nanti petang nanti ada amalan dalam amalan orang saleh. Tuan Guru Haji Saleh ijazahkan kami. Sementara saya ingat ni, saya ijazah terus, takut nanti lupa. Siapa yang nak mengamalkan, silakan. Ini amalan pendinding, kata beliau. Lepas solat, paling bagus lepas solat sunat. Ni dah nak angkat tu terus balik lah tu. Angkat tu terus masuk kereta lah tu. Waktu duduk selepas solat sunat tu, last baca doa apa semua sekali, sebelum nak angkat, dia baca Al-Ikhlas 11 kali. Ni amalan daripada beliau. Al-Ikhlas 11 kali. Yang kedua, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 46 kali. Tuan Guru Haji Saleh, waktu hidup beliau, dia ijazah kami. Lepas asar beliau ijazah. Dia kata, waktu beliau terima ijazah daripada guru beliau ni, guru beliau kata, jangan tanya pasal apa 11, pasal apa 46. Jangan tanya. Jadi kami tak berani nak tanya. Alah, saya nak habaq dengan tuan-tuan, puan-puan, jangan tanya pasal apa 11, pasal apa 46 mengaji nak, amai saja. Manfaatnya Masya Allah, luar biasa. Itu diamal setiap kali lepas solat fardu. Tapi yang mengamalkannya jangan lepas solat fardu tu, solat sunat, ba'diyah tu baru kita amalkan. Banyaklah kalau nak cerita fadilat ni satu-satu banyak. Kita nak cerita yang lain dulu ya. Fadilat bacaan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Itu sampai Nabi lepas solat tu, manil mutakallim. Siapa baca tadi? Pasal Nabi tak pernah ajak. Yang Nabi ajak, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min Rabbana walakal hamdu wa Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu yang Nabi ajar. Tapi tak pernah Nabi ajar Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Siapa tadi yang baca? Ana. Kata Nabi, inni ra'aitu bid'an wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubu awwal. Waktu kamu baca tadi 30 lebih malaikat datang berebut.
siapa yang awal menulis. Jangan tinggalkan. Fadilat sujud itu sangat besar sebab paling dekat dengan Tuhannya ketika sujud. Fadilat salawat, kan kita baca salawat dalam solat muka surat 15. Muka surat 16, fadilat tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Ini masyhur ni. Tak payah saya cerita lagi. Fadilat takbir, tahlil, masyhur. Sekarang saya nak cerita benda yang tak masyhur pun fadilatnya luar biasa. Ini kan pula yang masyhur ini. Sebelum tidur jangan lupa baca doa ini. Bismikallahumma ahya wa amut. Sebahagian kita Bismikallahumma amutu wa ahya. Sebahagian Bismikallah ta'dan amutu wa ahya. Mengantuk sangat-sangat. Yang penting jangan tinggal. Kenapa? Pendek je Bismikallahumma ni, tapi khasiatnya luar biasa. Disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir. Beliau meninggal pada tahun 774 Hijriyah. Beliau sebut, kisah yang saya nak sebutkan ini ada di dalam kitab beliau, Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Ada seorang pemuka Arab Quraisy. Orang Quraisy ni nature mereka berdagang, berniaga. Bawa kafilah berhenti di satu tempat. Kafilah ini antara orang ketuanya adalah Harab bin Umayyah. Harab bin Umayyah. Rupanya tempat mereka berhenti itu dikatakan keras. Kerah. Ada jin kat situ. Ceritanya panjang ya, saya pendekkan. Sehingga ada ular yang sebenarnya ular tu jin. Lalu dibunuh oleh salah seorang daripada rombongan tadi. Marah jin-jin ini. Lalu ada seorang nenek perempuan tu datang bawa tongkat, dan itu sebenarnya apa? Oh, misteri itu. Jin itu sebenarnya. Hentak tongkat, bertempiaran binatang-binatang. Lari. Unta, kambing yang dibawa tadi itu. Sebab yang lihat jin adalah binatang. Esok hari datang lagi nenek tadi, hentak lagi, bertempiaran lagi. Akhirnya mereka tanya orang kampung, orang kawasan itu, kenal tak dengan si fulana? Ini tak kenal. Tanya lagi tak kenal. Tanya lagi tak kenal. Last tanya dengan seorang nenek juga, perempuan juga. Nenek kenal dengan si fulana ini kenal. Kata nenek ini, itu adalah jin yang menyerupai manusia. Kenapa nenek ni tahu ini jin? Sebab nenek tu pun jin juga. Nenek ni jin juga. Tapi yang pelik, nenek ni, jin dalam bentuk nenek ni, bagi tahu. Kalau dia datang, baca bacaan ini, nanti akan menghalau dia, mengelupuk dia, nanti mati. Pelik juga, jin mengajak bacaan untuk memusnahkan jin. Ini disebut dalam riwayat yang lain, tidak pelik ya, sebab pernah gandum yang disimpan di Baitul Mal itu berkurangkan setiap pagi, sehingga menyebabkan Sayyidina Abu Hurairah nak cek siapa buat kerja ni. Sembunyi, tangkap, rupanya jin juga. Esok saya bawa jumpa Rasulullah SAW. Takut dia. Tak, kamu telah ambil barang simpanan kami. Jangan bawa. Tapi saya nak ajar kamu amalan. Kalau kamu baca, jin tak main. Jin mengajak bacaan supaya jin tak main. Masya Allah. Apa yang dia ajar? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Esok pagi diceritakan kepada Rasulullah SAW apa yang berlaku. Nabi katakan, jin itu pembohong. Jangan percaya kat dia. Tapi hak dia ajak malam tadi betul. Hak dia ajak malam tadi itu betul. Ayatul Kursi. Nanti petang nanti insya-Allah kita bagi ijazah tentang cara baca Ayatul Kursi. Khasiat, dia ada khasiat untuk melembutkan hati orang, untuk mengubat orang.
Nah, ada caranya. Nah, tapi petang nantilah. Kalau bagi sekarang ni, nanti petang Raibul Ghuyub. Tak berjanji kalau ingat. Kalau ingat, nah. Kembali pada cerita tadi, kata nenek ni tadi. Kalau jin, kalau dia datang, kamu baca ini. Bismikallahumma. Tu je. Bismikallahumma yang kita baca sebelum tidur tadi tu. Dengan namamu ya Allah. Tu je. Habis. Esok hari betul. Nenek tua tadi datang lagi. Salah seorang tadi tu yang semalam pergi ingat. Dia pun baca Bismikallahumma. Mengelupuk nenek tadi, jin tadi tu. Dan meninggal situ. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat menendang ketua mereka tadi yang namanya Harab bin Umayyah. Tu cerita tadi tu. Harab bin Umayyah. Mati Harab bin Umayyah. Sebab tu kalau kita, tuan-tuan yang ada ilmu perubatan Islam, jangan berdiri kat depan tu, pergi kat tepi, tak apa, kalau nak baca kat orang. Pendek cerita, dibawa jenazah tadi tu. Akhir, mereka nak kuburkan. Sebab kalau sentiasa dibawa, nanti kan reput mayatnya. Dikebumikanlah di satu tempat yang jauh sekali. Setelah dikebumikan, mereka pun nak beredar, dengar ada suara. Apa? Suara orang bersyair. Dan yang bersyair itu adalah jin. Yang syair itu adalah jin. Jangan tulis ya, ini syair jin ni, jangan tulis. Pelik, syair tu dia macam belajar ilmu bahasa Arab pula ada, ilmu arut namanya, Bahar Rajas. Nah, kalau kita menulis apa ni nazam ataupun syair kan, dia ada wazan dia, ada nagmah kita panggil, nah. Ada dalam ilmu arut. Apa ni? Mustafa'ilun, 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 mustafa'ilun. Macam orang Melayu jugalah, 2-3 kucing berlari, manakan sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari manakan sama. Tok Guru seorang. Naam. Tok Guru kalau meninggal, seluruh ilmunya hilang. Kerana itu mengaji dengan Tok Guru ya. Yang fiqah, maksud saya, yang fiqah, ulama akhirat dengan ulama dunia, ulama hasan dengan ulama su'. Taib. Bismikallahumma, meninggal. Akhirnya dikebumikan. Kemudian ada syair. Mereka dengar syair berbunyi dengan rajas bahar. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qabri harbin qabru. Wa qabru harbin, dan kubur orang nama Harab bin Umayyah tadi itu. Bimakanin faqrin, dikebumikan di tempat yang sangat remote, jauh daripada orang. Wa laysa qurba qabri harbin, tidak ada dekat dengan kubur Harab tadi qabru, satu kubur pun. Ulama katakan pelik, bahar ni pelik. Pelik yang ni, syair ni. Fasih macam mana pun kalau kita ulang 3 kali mesti ada sangkut. Mesti ada sangkut. Saya pernah try ni, tak pernah sampai 3 kali lancar. Kalau 1 kali lancar, 2 lancar, ketiga mesti sangkut. Bukan buat-buat. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qarbin qabru. Okey. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa bukan saya buat-buat tu. Kadang-kadang dah 2 dah lepas, 3 dia lekat. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba qarbin qabru. Okey. Wa qabru harbin bimakanin faqrin wa laysa qurba. Dia bukan buat tu. Dia bukan jin, jangan takut pula nanti. Dia memang lidah kita berbelit dia buatnya. Hadirin, itu baru yang kurang dikenal, ini semua dikenal ni, tahlil, tahmid, takbir. Fadilat mengajarkan solat sunat ab'ad dan hay'ah itu sangat terkenal. Mari kita lihat fadilat solat rawatib setiap hari secara umum, muka surat 17. Solat sunat rawatib yang muakkad, ada 2 pandangan ulama. Mazhab Hanafi 12 rakaat. Mazhab Syafi'i kita 10 rakaat. Mari kita lihat muka surat 17. Daripada Sayyidatina Ummu Habibah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 raka'atan tatawwu'an ghaira fariḍah. Tidaklah seorang hamba muslim
solat hanya kepada Allah setiap hari 12 rakaat sunat tidak fardu, illa banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah akan membinakan rumah untuknya di syurga. Au illa buniya lahu baitun fil jannah. Ni rawi sedikit ragu tapi maksudnya sama. Melainkan dibina baginya sebuah rumah di syurga. Qalat Ummu Habibah, kata Sayyidatina Ummu Habibah, fama barihtu usallihinna ba'd. Tidak pernah saya tinggal setelah mendengar hadis ini. Jangan tinggallah 12 rakaat tu ya. Baik. 12 rakaat tu, hadis ini apa 12 rakaat tu? 2 rakaat sebelum zuhur, sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Hadis yang menjadi sandaran Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain-lain yang mengatakan 10, hadis daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafal daripada Nabi 10 rakaat. Rakataini qabla adh-dhuhri wa rakataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. Wa rakataini ba'da al-maghrib. 2 rakaat selepas maghrib. Wa rakataini ba'da al-isya. 2 rakaat selepas isya. Wa rakataini qabla as-subhi. 2 rakaat selepas subuh. Apa dia tu? Ini. Untuk senang hafal, kita hafal sahajalah. Mazhab kita Asy-Syafi'i 2-2-2-2. Baik. Cuba ya. Tuan-tuan tengok mana. Bezanya ialah 4 rakaat sebelum zuhur dengan mazhab Hanafi yang kata 12 rakaat. Yang lain semua sama. Cuba kita ulang. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas. Baik. Cuba kita padamkan sekejap, padamkan. Cuba dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, sunat muakkad ada 10 rakaat. 1, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas. Bermakna yang lain daripada itu rawatib juga, na'am, tapi tidak muakkad. Boleh Kak Ajah? Na'am. Baik, silakan tangkap ni dulu. Cuba kita lihat yang 10 tadi tu. Bezanya pada zuhur ya, kita 2 rakaat. Kalau mazhab Hanafi 4 rakaat. Paling bagus, buat semua paling bagus. Buat yang 12, paling kurang. Setiap hari kita ada rumah di syurga. Allah. Kalau seminggu 7 buah rumah dalam syurga. Kalau 100 hari Kak Acah, 100 rumah dekat syurga. Siapa tak mahu tu? Kata guru kami Syekh Fahmi Zamzam, jangan rumah je dalam syurga orang tak ada. Orang kena ada lah. Tu nah. Macam kunci syurga tu, la ilaha illallah, dah ada kunci dah. Kunci tu ada. Tapi kalau tak masuk buat apa? Masuk lah. Gitu nah. Baik. 10 rakaat tadi tu ni namanya muakkad. Seolah-olah lagu ni. Kalau tak boleh sangat nak kerja 26 rakaat rawatib tu, hak 12 dengan 10 ni janganlah, tak boleh. Lagu itulah. Itu tujuan kita cerita muakkad ni. Sebab bukan semua orang kuat. Kalau orang-orang sahabat tabi'in, kalau dengar kuliah saya hari ni, apa yang saya cakap hari ni pakat gelak mereka sahabat. 10 ya, 12 ya. Ni pakat gelak lagu tu. Sebab Imam Abu Hanifah solat malam 300 rakaat. Imam Malik bin Dinar solat siang dan malam 1000 rakaat. Cicit kepada Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau, ya Allah, dipanggil As-Sajjad. As-Sajjad tu sirah mubalaghah. Kalau fa'ilun, yang buat fa'al, orang yang selalu buat. Ta'ibun, orang yang bertaubat. Tawwab, orang yang selalu taubat. Kalau naimun, orang yang tidur. Nuwam, orang kuat tidur. Sajidun, orang yang sujud. Sajjad, orang yang banyak sujud. Sehingga beliau dipanggil Zainul Abidin, penghias pada orang yang ahli ibadah. Kenapa?
Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit Nabi, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, solat malam dan siang 1000 rakaat. Beliau tu ada satu jubah. Harga jubah tu 2000 dirham. Satu dirham harga sekilo daging, 30 ringgit approximately. Cuba jawab, cuba darab. 2000 dirham darab dengan 30 ringgit, berapa mengaji? 30 ringgit darab dengan 2000 dirham, apa mengaji? 6,000, 60,000. Nah, 6,000. 6,000 dirham. 6,000 ringgit lah, senang-senang. Baju. Jubah ini beliau khususkan untuk solat. Beliau takkan pergi untuk bawanya ke pasar, ke rumah, ke bilik air, tak. Ini bersungguhnya beliau tu, ya Allah. Ini bukan membazir, ini tidak. Bukan membazir, sebab Ahlul Bait mereka ada peruntukan dibagi oleh kerajaan ketika itu. Baik. Macam mana supaya lebih jelas yang muakkad tadi itu supaya lebih jelas. Solat subuh 2 rakaat. Itu muakkad tu. Selepasnya tak ada, sebab waktu tahrim ni jangan ambil dulu ni dia tak keluar habis. Lahak 4 rakaat. Ni kita cerita semua solat rawatib ada 26. Tapi yang muakkadnya berapa? 2. Ni kita muslimin termasuk solat Jumaat ni sahabat, kadang-kadang ada orang tak sembahyang Jumaat. Sebab beliau kata Jumaat lain, lahak lain, tak sama saja. Lepas Zuhur berapa rakaat? Rawatib 4, tapi yang muakkadnya 2. Ni kita campur semua sekali ni. Asar 4 rakaat, walaupun dia bukan muakkad, tapi pahala besar. Lepasnya tak adalah. Maghrib sebelumnya ada 2 rakaat, tapi tengok orang dulu. Kalau orang dah ramai, elok terus solat. Kalau orang tak ramai lagi, tak mengapa solat 2 rakaat. Ataupun di Masjid Surau sekarang kita ni bagus, sebab dia dah waktu dah. Kalau nak solat juga tengok berapa minit tinggal. Bagus sebab cara tu. 2 rakaat selepas solat maghrib. Nanti saya akan ceritakan solat sunat awabin. Jangan tinggal sama sekali. Tangkapkan gambar nanti solat sunat awabin. Pahalanya 12 tahun. Isya 4 rakaat, tapi yang muakkadnya 2. Yang tidak muakkad 4. Semua tidak muakkadnya. Yang muakkadnya adalah 2 daripada 4. Silakan. InsyaAllah hadirin, mungkin saya jangkakan minggu depan akan dicetak yang ini ni. Ni sahabat akan dicetak jadi buku macam biasa kita lah mengaji, yang macam sifat 20 itu kan, supaya senang orang nak beramal. Baik, untuk lebih jelas, solat subuh muakkadnya berapa? 2. Zuhur sebelum 2. Ni bagi kita nampak benda sama je tadi, tapi saya ubah. Kalau lepas Zuhur 2. Asar tak ada. Tak maksudnya muakkad, tidak ada ya. Maghrib 2. Isya semua berapa? 10 tadi tu. Silakan. Kalau silakan tu standby lah ya. Tangkap 5 kali. Pak. Supaya jelas. Baik. Daripada semua ini, yang muakkadnya tadi sama je. 2 sebelum Zuhur, 2 sebelum subuh, 2 sebelum Zuhur, 2 selepas Zuhur, 2 selepas maghrib, dan 2 selepas Isya. Ni nak bagi nampak ni. Saya buat ni benda ni satu pun cukup dah sebenarnya. Tapi bagi nampak. Tapi tujuan saya sebenarnya nak bagi banyak ni. Janganlah sampai tak buat. Dah banyak kali kita buat ni mengaji. Baik, keseluruhannya begini solat subuh sebelumnya berapa tadi? 2. Ini keseluruhan. Zuhur sebelumnya 4. Selepas 4. Asar sebelum 4. Maghrib sebelum 2. Selepas 2. Isya sebelum 4. Selepas 4. Silakan. Ini keseluruhan bagi nampak. Sebenarnya satu slide pun dah cukup dah sebenarnya. Tapi nak bagi nampak juga. Sudah. Baik. Hadirin, jangan lupa. Dalam buku saya ni, kita baca nanti. Walaupun saya cerita tentang rawatib,
Tapi ada 3 solat saya letakkan kat sini yang bukan rawatib, tapi dalam kategori nawafil. Solat tu adalah solat sunat isyraq, jangan tinggal. Kita akan cerita, dan saya dah bubuh slide dah macam mana nak solat tu. Itu setiap hari dapat pahala haji dan umrah, tapi dia ada 5 syarat. Ada 5 syarat, kita akan bicarakan. Yang kedua, solat sunat duha. InsyaAllah orang Melayu kita selalu amal ni. Paling kurang 2 rakaat, paling bagus 8 rakaat, tak kuat juga 4 lah. Paling tinggi, paling banyak 12 rakaat. Kita tak ni ke? Tak mengganggu ya? Tak. Kemudian solat-solat awabin. Ni pahalanya 12 tahun. Kita akan baca satu-satu awabin tu, InsyaAllah. Silakan. Baik. Sekarang kita teruskan sahaja fadilatnya tu. Baik. Mari kita lihat muka surat 70. Mohon maaf, bukan 70. Muka surat 33. 33 kita tengok dahulu. Solat yang pertama, solat sunat sebelum subuh. Sudah ya? Fadilatnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apa yang ada dalam dunia ini dengan kekayaan, semua hasil mahsul, dikalahkan dengan 2 rakaat fajar. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Tuan-tuan boleh bagi dhabit sedikit ya. Muka surat 33 buat dhabit sedikit, ataupun 34 pun boleh. Saya bacakan ertinya di belakang tu. 2 rakaat fajar, muka surat 34. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Buat dhabit sedikit. Fajar sadiq. Fajar sadiq, supaya jangan keliru. Fajar ni ada 2. Satu fajar kadhib, yang kedua sadiq. Fajar yang keluar awal dahulu namanya fajar kadhib. Kadhib ni maksudnya bohong. Macam mana tahu fajar ini? Lebih kurang 20 minit lebih kurang, ataupun 20 lebih minit sebelum waktu subuh, keluarlah satu cahaya menegak. Dia menegak halus. Fajar ni maksudnya cahaya pagi. Bila menegak halus, utara ke selatan, selatan ke utara, halus. Bila kita tengok cahaya tu, kita jadi confused. Kalau kata tak masuk subuh, dah keluar cahaya. Kalau kata dah masuk subuh, masih lagi gelap, dia bohong kita je. Sebab tu dipanggil fajar bohong. Kadhib tu bukan bohong. Dia bohong kita je. Nanti 20 minit selepas tu akan keluar lagi cahaya fajar juga, tapi melintang. Timur ke barat, barat ke timur. Ni betul-betul dah masuk subuh. Betul tu maksudnya sidq. Jadi ni fajar sadiq. Tu bezanya kadhib dengan sadiq. Yang kita imsak, sunat kita imsak kalau sahur. Sama ada sahur Ramadan, ataupun sahur qada, ataupun kafarah, ataupun sunat. Sunat kita imsak bila keluar fajar kadhib. 10 minit lepas tu akan keluar fajar sadiq. Boleh? Yang kita boleh makan bila ada lagi fajar, keluar fajar fajar kadhib. Kalau keluar fajar sadiq, siapa yang makan lepas tu, bongkuhlah puasanya. Jangan keliru. Ada hadis menyebut, dah Sayyidina Bilal Nabi sebut
ila adzana Bilalun idza sami'tum Bilalan, kalau kamu dengar Bilal azan, kata Nabi, makan. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ni Bilal bin Rabah, bukan Bilal Lajimat, bukan. Bilal bin Rabah, beliau selalu azan 20 minit sebelum masuk waktu. Nak bagi apa? Tanbih, peringatan, jaga-jaga. Ini kan dah nak masuk ni orang yang sahur, ni dah nak masuk waktu subuh ni, jaga-jaga. You have 10 minutes left. Lebih kurang. Barulah selepas itu Sayyidina Abdullah bin Maktum akan azan. Kalau beliau azan, habislah waktu itu. Itu yang dikatakan dalam hadis. Kalau kamu bersahur, contoh, dengar azan Bilal bin Rabah, boleh makan. Sebab beliau azan 10 minit, 15 minit sebelum waktu subuh. Boleh? Bukan azan di sini. Kalau Haji Mat azan, ni Bilal kan, dalam hadis kata Bilal. Itu Bilal bin Rabah. Ini Haji Mat. Lain Haji Mat azan habis. Siapa makan lagi, bungkus ya. Difahami hadis itu. Kerana itu, di setengah tempat tidak ada azan 2 kali. Sekali je lah azan. Zaman Nabi dulu 2 kali azan. Kalau pergi ke Bogor, Pondok Syekh Marudin, 2 kali azan. Pertama nak kejutkan tahajud, yang kedua azan betul-betul. Jadi kalau di Johor, di tempat kami Sarawak pun masih lagi. Untuk menggantikan azan yang pertama, kan ada orang baca tarhim. Bijahi nabika ya Allah. Kalau sampai Sayyidina Umar, panjang lagi. Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali jaga, saat lagi nak masuk subuh. Itu tujuannya. Itu apa tu? Qiyas. Itu namanya qiyas. Itu jangan disalahkan sembarangan. Baik, kita sikit-sikit saja ya. Fadilat yang lain pada muka surat 34, solat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sama ada ketika baginda sedang bermukim ataupun bermusafir. Muka surat. Baik, itulah antara fadilatnya. Baik ya. Mari kita lihat cara mengerjakannya. Kita berhenti pukul 10.30 ya, Madinah. Baik. Mari kita lihat cara mengerjakannya. Ada satu cara sahaja, iaitu usalli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Tidak disebut qabliyah, walaupun solat ini qabliyah, sebab ia tidak ada ba'diyah. Boleh? Ataupun boleh dengan usalli sunnatal fajri rak'ataini lillahi ta'ala. Juga tidak disebut qabliyah sebab tidak ada ba'diyah. Jumhur ulama mazhab kita Asy-Syafi'i mengatakan solat sunat subuh itulah solat sunat fajar. Tuan-tuan nak pegang pendapat tu boleh. Kalau saya pegang pendapat itu. Tapi ada juga qaul mengatakan solat sunat fajar lain, solat sunat subuh lain. Solat sunat fajar sebab bertepatan sudah masuk waktu fajar. Jadi solat sunat fajar dulu, baru solat sunat subuh. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lebih kuat, solat sunat subuh itulah solat sunat fajar. Begini caranya. Kalau pergi masjid ataupun di rumah, masih panjang masa lagi, solat sunat fajar dulu 2 rakaat. Lepas tu angkat lagi solat sunat subuh. Tapi kalau rasa nak buat sekali saja, boleh. Dan boleh dengan sama ada usalli sunnat al-fajri, ini boleh, ataupun usalli sunnat as-subhi pun boleh juga. Baik. Apa yang dibaca? Apa yang dalam kitab ini ada caranya. Mari kita lihat pada muka surat 40. Ada beberapa hadis, saya ringkaskan dalam slide saya ni. Tuan-tuan tengok ni lebih senang ya. Baik. Pertama sekali, dia ada 4 set bacaan berdasarkan beberapa hadis. 1. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Janganlah tak dibaca. Baca ya, sebab Nabi tak pernah. Nabi kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma,
Selalunya Nabi akan baca kuliah dengan Qul huwallahu ahad, selalunya. Yang kedua, kata ulama, ini disebut di dalam kitab Wasayal Abrar karangan Syekh Daud Al-Fattani. Beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh para alim ulama. Rakaat pertama al-insyirah ataupun asyarah. Rakaat yang kedua al-fil. Kenapa kata beliau? Sebab ulama menyebutkan man qara'a alam bi alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca alam, alam nashrah laka sadrak sampai habis, bi alam, balai dengan alam, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yusibhu alam. Tidak ada yang menyakitinya hari itu. Tuan-tuan, inilah dia peninding awal pagi. Nah, hari ini baca kuliah dengan Qul huwallahu ahad, esok baca alam nashrah dan fil. Tulat baca yang ini. Sebab ada hadis menyebut rakaat pertama Nabi baca Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Surah Al-Baqarah ayat 136. Tuan-tuan, tujuan saya buat ni kita rotate lah, supaya kita buat sunnah Nabi. Bergila-gila kita buat, supaya kita cuba amalkan semua sunnah Nabi. Rakaat kedua, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi wa syahad bi anna muslimun. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, rotate pula esok. Esok kita baca, hari ini Qul ya ayyuhal kafirun, esok al-fil. Lusa yang ketiga, tulat yang keempat. Lepas tulat baca lagi yang pertama tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat 136 kita dah baca tadi. Rakaat kedua surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Amalkan. Nanti tampal. Kalau tak hafal, tampal kat dinding. Supaya, ya Allah, sebelum kita meninggal dunia, paling kurang sekali kita pernah amalkan sunnah Nabi. Yang ini. Ini jarang kita amalkan ni. Boleh tangkap gambar kan? Silakan. Baik, saya ingat kita berhenti kat sini dulu. Kemudian untuk zuhur nanti kita akan sambung. Nah, insya-Allah. Sempat insya-Allah. Untuk apa ni? Ni untuk maksud saya fadilat solat sunnah sebelum zuhur. Tak habis lagi, jangan balik tuan-tuan. Ini kita saya tengok kata zuhur tadi pengaji terus sebut zuhur. Kita rehat dulu. Kejap lagi kita masuk balik insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.